الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Al-Islah Taman Canggang Jaya, yang dimuliakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW pernah bersabda, ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa inni mru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yushiqu an yakhtalifa ithnani fil faridati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya kata Nabi, aku ini adalah manusia biasa, yakni yang akan wafat, dan ilmu juga akan hilang dengan kematian yang mempunyai ilmu tersebut. Sesungguhnya lagi kata Nabi, aku sangat resah dan takut jika nantinya ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung pengajian kita pada muka surat yang ke-25. Yang lepas kita dah masuk dalam tajuk kepentingan mempelajari ilmu faraid, dan insya-Allah pada malam ini kita sambung dalam bab kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Sebelum saya masuk dalam bab ini, ingin saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan juga puan-puan beberapa isu semasa yang berlaku di tanah air kita yang berkait dengan ilmu faraid, yang berkait dengan pusaka. Kalau tuan-tuan perasan, pada seminggu lepas atau 2 minggu yang lepas, di utusan Malaysia ada berita tentang isu 90 bilion harta faraid tak dituntut. Tarikh berita ini pada 6 September 2023. Tuan-tuan boleh lihat di utusan online.
Penulis adalah anggota Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, dan jawatan kuasa perunding syarak wilayah persekutuan. Jadi kalau berita tu sampai daripada pihak yang berautoriti, kita yakin sikitlah dia punya isi berita tersebut. Dan PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, kongsikan berita ini. Dan kalau kita lihat antara komen-komen netizen di post PPIM di Facebook, ramai yang meluahkan perasaan, mengeluh berkait tentang urusan sama ada di Amanah Raya Berhad ataupun di Pejabat Pusaka Kecil ataupun di Mahkamah Tinggi Sivil. Ramai yang mengeluh dan meluahkan perasaan dalam komen-komen tersebut. Ada yang mengatakan leceh, susah dan menyusahkan urusan. Ada lagi yang mengatakan prosedur dan kos yang memeningkan dan setiap institusi prosedur berbeza-beza. Apa yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan, setiap akta-akta ataupun peraturan yang telah ditetapkan di Malaysia ini, sama ada di pihak Amanah Raya Berhad ataupun di Pejabat Pusaka Kecil ataupun di Mahkamah Tinggi sekalipun, semuanya adalah bertujuan untuk kemaslahatan umum. Cuma kalau kita lihat komen-komen daripada netizen, ramai yang mengeluh, mengatakan urusan itu menjadi sukar. Sebab apa? Antara punca utamanya adalah kerana menguruskan urusan pusaka lambat. Tempoh kematian sehingga nak menguruskan tu bertahun-tahun. Dah mati pemilik harta 10 tahun dah lepas, baru hari ini nak uruskan. Dah mati 2-3 tahun yang lepas, baru waris nak uruskan pada tahun ini. Ini yang banyak berlaku. Dan bila urusan pusaka tersebut dilakukan dalam tempoh yang panjang, bertangguh, maka akan timbul masalah-masalah yang lain. Antara contoh, masalah-masalah kematian berlapis. Dalam kaedah faraid diberi nama Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak ingat kaedahnya, istilahnya kematian berlapis dalam bahasa Melayu. Munasakhat, iaitu kematian berlapis bila mana mati sahaja seseorang pemilik harta, kemudian belum sempat diuruskan pusaka, ada waris-waris yang mati kendian. Ada waris-waris yang mati kendian. Saya bagi contoh pengiraan bagi situasi 7 kematian, 7 lapis. Ini kisah benar yang berlaku, yang saya uruskan. Cuma nama dan tahun itu saya ubah supaya nak nampak gambaran bagaimana yang dikatakan kematian berlapis. Dekat sini kalau kita lihat kematian pertama, si mati ini bernama Sidik, yang mana matinya pada tahun 1990. Mati Sidik tahun 1990. Sekarang 2023. Dah berapa tahun dah? 2009, 2009, 2010, 2010. 33 tahun. 33 tahun baru nak diuruskan. Maka berlaku 7 kematian. Bila dikaji dan disiasat, diselidik waris-waris setiap kematian itu, akhirnya barulah dapat jumpa. Ini pun sebab apa? Sebab anak waris daripada Zainab, waris daripada Zaitun dan juga waris daripada Osman ni datang jumpa. Ada geran tanah tetapi atas nama Sidik yang mati tahun 1990. Tahun 2023 baru nak diuruskan oleh siapa? Waris bagi Zainab, Zaitun dan Osman ni. Kita kena kira dan siasat daripada kematian pertama lagi. Ini urusan pusaka. Tak boleh terus kita masukkan nama orang yang dah mati dalam surat kuasa. Mesti kena atas nama orang yang hidup.
Dan bila ada kematian, kena siasat dan cari siapa pula waris bagi kematian berikut. Maka bila dilihat antara tempoh 1990 sehingga 2023 berlaku 7 lapis kematian. Bagaimana cara nak menguruskan? Kena siasat satu persatu. Daripada kematian pertama, si Siddiq ini ada bapanya yang bernama Kasim, ada ibunya, ada isterinya seorang, ada anak perempuannya 4 orang dan anak lelakinya 3 orang. Kena kira satu persatu. Kiraan pertama, kematian Siddiq. Bapa dapat berapa, ibu berapa, isteri berapa. Dapat kira-kira tersebut. Contoh bapa 1/6, 40/240. Ini baru selesai pengiraan kematian pertama. Kena jejaki waris bagi setiap si mati, sama ada kematian pertama sehingga kematian yang terakhir. Barulah surat kuasa yang nak dikeluarkan itu atas nama orang yang hidup, iaitu waris yang terakhir yang masih hidup. Kena buat satu persatu. Lepas habis kematian yang pertama, kena buat kematian kedua pula. Kerana bapa kepada Siddiq ini, Kasim, mati pada tahun 1995. 5 tahun kemudian mati pula bapanya. Jadi daripada Kasim ini kena senaraikan lagi siapa waris-warisnya yang ada. Kalau kita dapat menjejaki waris-waris, mudah urusan. Tapi kalau kita susah nak menjejaki, yang ini yang akan berlaku penangguhan demi penangguhan urusan pusaka, yang akhirnya mengakibatkan rasa putus asa di kalangan waris nak uruskan. Fed up dah. Pergi 5 kali, 6 kali tak selesai-selesai. Berurusan cari waris, jejaki waris, telefon tak dapat, pergi ke rumah, cari ke alamat tak jumpa-jumpa. Maka tertangguh demi tertangguh, akhirnya berlaku beku ataupun tak diuruskan harta pusaka si mati tadi. Ini kematian yang kedua. Kena senaraikan satu persatu. Siapa yang ada, ayah dah tiada, ibu dah tiada, ada isteri bernama Ros, yang mana isteri ni mati pada tahun 1998. Walaupun dia dah mati waktu kita kira, tetapi dia hidup semasa si mati ini mati. Kena masukkan dia sebagai waris. Ada anak perempuan 2 orang, ada 2 orang anak lelaki. Salah seorangnya yang bernama Siddiq tadi, yang mula-mula. Maka Siddiq ni tadi tak dikira sebagai waris. Ini baru kematian yang kedua. Masuk lagi kematian ketiga. Siapa yang mati? Ibu kepada Siddiq tadi yang bernama Ros. Tuan-tuan, urusan ni kalau kita buat atas kertas nampak mudah. Tetapi yang jadi sukarnya bila mana kita nak menjejaki waris di setiap kematian tadi. Kalau ada waris yang memberi kerjasama, alhamdulillah. Kalau ada masalah waris yang menyorok, memalsukan ataupun tak memasukkan nama waris yang sepatutnya dapat tetapi tak dimasukkan, ini antara cabaran dan juga masalah-masalah yang akan timbul bila mana urusan-urusan pusaka ini dilengahkan. Sampai kematian yang ketujuh, saya tak ingat berapa muka surat dah nak kira. Sampai kematian yang ketujuh, barulah jumpa waris-waris yang terakhir daripada kematian 3 orang yang terakhir tadi. Zainab, Zaitun dengan siapa lagi seorang, Osman tadi. Anak-anak mereka barulah boleh masuk dalam surat kuasa. Kalau tak boleh, tuan-tuan. Ini masalah yang berlaku pada masyarakat kita. Sebab persepsi kita masih lagi kuat. Kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta. Sedangkan dalam Islam, kita dituntut untuk segerakan urusan pusaka. Kadang-kadang ada di kalangan mak ayah juga yang menghalang urusan pusaka dilakukan segera. Contoh kematian ibu kita, maka sepatutnya kita sebagai waris nak uruskan dengan segera supaya tidak berlaku masalah-masalah yang bertambah di kemudian hari. Baru nak tanya dengan ayah, masing-masing menyendul. Kau lah tanya. Ayah pula bekas pencen askar. Baru nak buka mulut, ayah,
nak tanya tentang harta mak. Kata ayah. Ayah hidup lagi kan? Ni masalah. Situasi, fenomena yang berlaku sehingga hari ini masih berlaku. Begitu juga bagi ibu. Bila kematian bapa, anak-anak nak menguruskan pusaka harta si bapa, nak bercakap, nak buka mulut kepada ibu, mak, kami nak tanya tentang harta pusaka arwah ayah. Kata mak, mak ni masih hidup lagi, korang lebih pentingkan harta daripada mak. Ni masalah-masalah yang berlaku. Ini realiti tuan-tuan. Kerana kefahaman kita masih lagi menganggap urusan pusaka ni perkara kecil, yang mana akhirnya nanti akan mengakibatkan masalah-masalah yang lebih besar akan timbul. Satu kes yang sahabat saya uruskan, kematian melebihi 20 lapis. 20 lapis kematian, tuan-tuan bayangkan. Harta si mati ni tadi terletak di negeri Kedah. Urusan pusakanya mesti dibuat di mana tanah atau aset tersebut berada. Kalau tanah tersebut di Kedah, maka kena berurusan di pejabat pusaka kecil di Kedah. Bila dilihat waris yang terakhir, salah seorangnya berada di Terengganu. Itu waris yang dah lebih 100 orang dah. Daripada tanah yang sekeping, geran yang satu tu nak dibahagikan sepatutnya awalnya kepada 5 orang waris, menjadi kepada 100 lebih orang waris. Kerana apa? Kematian, hampir 20 kematian berlapis. Maka kawan saya ni telefonlah waris yang berada di Terengganu. Encik, boleh tak datang ke pejabat pusaka kecil daerah sekian-sekian di Kedah? Apa kata kawan tu? Dia kata, kalau saya dapat pusaka ni, berapa harta saya dapat? Dia kena kira-kira juga. Nanti duit minyaknya lagi, duit tol lagi, duit makan lagi, penatnya lagi. Jadi kawan ni bila dah kira-kira dengan nilaian tanah yang ada tadi untuk dibahagikan kepada 100 lebih waris, dia kata bahagian tuan tak sampai RM10. Tak sampai RM10. Kalau tuan-tuan lah nak turun tak daripada Terengganu ke Kedah? Tak turun, tak selesai urusan ni. Sampai bila-bila tak selesai. Melainkan dia isi borang DDA lah. Dia kena isi borang DDA untuk mewakilkan ataupun mengesahkan dia bersetuju untuk dibuat bicara kuasa tanpa kehadiran dia. Tapi kawan ni tadi sebab dia faham. Dia faham kalau misal kata aku tak bagi kerjasama, waris-waris yang lain di Kedah nanti akan terhalang mereka untuk meneruskan urusan pusaka ni. Maka datang juga dia. Tuan-tuan, waris yang tidak memberi kerjasama ini berdosa dia, tuan-tuan. Sebab apa saya kata berdosa? Sebab dengan sebab dia tak nak bagi kerjasama, boleh jadi ada di kalangan waris-waris yang lain, di kalangan ibu tunggal, di kalangan anak-anak yatim yang memerlukan harta tadi untuk dicairkan untuk kelangsungan hidup mereka. Berdosa. Ada satu kes tu nak minta salinan IC pun dia tak nak bagi. Dia ingat kita scammer kot. Dia ingat kita nak gunakan nama dia untuk buat loan ke, untuk mempergunakan nama dia ke. Dia tak nak bagi kerjasama. Minta salinan IC pun tak nak bagi. Jadi tuan-tuan, inilah masalah-masalah dan isu-isu yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Buang jauh-jauh persepsi-persepsi sedemikian. Berlaku sahaja kematian, dan sebaiknya malam kematian itulah waktu dibincangkan di kalangan waris. Sebab apa? Biasanya hari kematian itulah waris-waris semuanya ada. Anak-anak si mati semuanya balik, melainkan ada yang di luar negara tu lainlah. Tapi kalau dalam Malaysia ni, saya yakin kalau berlaku kematian, waris atau anak-anak si mati biasanya ada pada hari kematian. Bincang terus. Nak bincangkan, tetapkan bahagian waris ni tak sampai 10 minit je, tuan-tuan. Kumpul, bincang siapa di kalangan kita ni menjadi pentadbir di kalangan keluarga. Maknanya pentadbir ni dia yang menguruskan, dia yang kena daftarkan harta di pejabat pusaka. Dah ada lantik, kira-kira berapa orang waris yang ada, setiap seorang dapat berapa per berapa. Itu saja. Dan konteks kita di Selangor,
urusan di pejabat pusaka kecil kena melalui online. Kena melalui online. Di negeri-negeri lain ada yang masih manual. Kena buat online. Kena senaraikan harta si mati, kena lampirkan salinan IC setiap waris, kemudian submit online. Bila dah masuk semua butiran-butiran, print, kemudian pergi cop di Pesuruhjaya Sumpah, barulah dihantar ke pejabat pusaka kecil. Tunggu urusan lebih kurang dalam 2 bulan, kadang-kadang sampai 6 bulan pun ada, barulah dipanggil untuk bicara kuasa. Masa tu waris-waris semua kena datang ke pejabat pusaka kecil untuk bicara kuasa. Mana yang tak dapat datang tadi baru kena isi borang DDA. Masa tu barulah diputuskan dan keluar surat borang E, namanya surat kuasa. Tuan-tuan pernah nampak borang E, surat kuasa? Saya tunjukkan contoh. Ini borang E, Akta Harta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Dalam perintah pembahagian ini dibahagikan kepada 2 kategori. Satunya harta alih dan satu lagi harta tidak alih. Bila kata harta tak alih, bermakna tanah ataupun rumah yang ada geran. Bila kata harta yang tak alih, bagi waris yang berumur bawah 18 tahun, dia tak boleh masuk nama dia sebagai pemilik. Kena ada pemegang amanah. Ni pemegang amanah. Pemegang amanah bagi nama waris yang berusia 6 tahun. Siapa pemegang amanahnya? Siti, namanya saya potong, saya haidkan. Ini contoh untuk nak masukkan nama waris, walaupun namanya bawah 18 tahun masih masuk, tetapi bukan sebagai pemilik, tetapi ada orang yang menjadi pemegang amanah. Dan bahagian anak yang kurang 18 tahun ini akan di-caveat. Maksud caveat ni apa? Disekat. Bermakna yang memegang amanah ini dia tak boleh menjual sesuka hati. Dia tak boleh jual tanah tadi. Dia sebagai pemegang amanah sahaja. Sehinggalah usia anak ni tadi, Muhammad Nur Hafiz ini berumur 18 tahun, baru boleh masuk nama dalam geran. Ini proses yang berlaku di Malaysia. Kalau kita tahu, tuan-tuan, saya yakin mudah je urusannya. Cuma kena bertindak. Kalau tak bertindak, sampai bila-bila pun tak akan selesai. Perkara yang mudah pun tak akan selesai. Ini bagi aset yang tak alih. Manakala bagi aset yang alih, seperti contoh harta si mati dalam KWSP, ataupun dalam tabung haji, ataupun dalam akaun bank, ataupun dalam saham dan sebagainya, yang tak alih, yang alih maaf. Kenderaan juga termasuk dalam harta alih. Kita ni tuan-tuan, bila kita mati saja, akan ada waris yang akan buat laporan polis. Bila buat sahaja laporan polis, akaun kita akan di-freeze. Maknanya tak boleh orang nak keluarkan duit guna kad lagi dah. Sama ada kita buat laporan polis di balai polis, laporan kematian sebab mati di rumah contoh, atau matinya di hospital. Hospital sahkan sahaja kematian sebulan bin sebulan, maka akaun-akaun dia akan dibekukan, sama ada serta-merta atau dalam tempoh-tempoh yang terdekat. Jadi kita waris ni tak boleh keluarkan duit lagi dah. Boleh keluarkan, tapi pagi mati saja, jangan buat report dulu, kita keluar duit dulu, cucuk duit kat ATM dulu, keluarkan, habiskan dulu. Tapi sanggup ke kita buat macam tu? Sebagai anak, bapa mati, cari kat bank dulu, pergi bank cucuk duit dulu. Dan menjadi satu kesalahan kalau kita sebagai waris buat sedemikian. Ada rekod-rekodnya. Bila kita buat laporan polis, bila kematian pukul 10 contoh, tengok-tengok dalam sistem bank keluar duit pukul 10.30. Siapa pula yang keluarkan ni? Sedangkan penamanya mati pukul 10. Satu kesalahan. Dah satu hal lagi nak kena siasat. Jadi bila berlaku kematian, ada setengah-setengah bank membenarkan waris untuk keluarkan sedikit. Contoh bank A dia bagi 2,000, boleh keluarkan. Dengan syarat kena ada penyata. Penyata membuktikan arwah ni tadi ada duit lagi dalam akaun.
Kemudian bila tak ada, barulah kena tunggu surat kuasa tadi. Kita kena daftar dulu, masukkan nama-nama waris, masukkan salinan-salinan geran tanah, geran rumah, geran kenderaan. Semasa kita submit secara online, print, kemudian stamping, kemudian hantar, dan tunggu bicara kuasa. Dah selesai bicara, keluar surat kuasa tadi, baru boleh pergi ke bank untuk keluarkan duit si mati. Tempohnya lah lama. Ini contoh pengiraan bagi aset alih. Bagi yang waris berumur 18 tahun ke atas, dia boleh dapat terus duit tersebut. Tetapi bagi waris yang di bawah usia 18 tahun, seperti contoh di sini namanya Muhammad Nur Hafiz, tahun lahir 2017. Bermakna umurnya berapa? 6 tahun. Tetapi dah kematian ayah. Waris ke tidak? Waris. Tetapi siapa yang akan menjaga duit dia? Akan pergi ke amanah raya Berhad. Bagi waris yang di bawah 18 tahun, bahagian dia akan dijaga oleh amanah raya Berhad. Amanah raya Berhad ni jangan kita nampak zalim, tak. Kita boleh keluarkan sebagai penjaga. Kita boleh bawa anak ini tadi pergi ke kaunter untuk buat pengeluaran sedikit. Contoh ketika nak buka sekolah, ketika nak raya, kita boleh buat pengeluaran sedikit, dan mereka benarkan untuk buat pengeluaran sedikit. Semua tak boleh. Semua kena tunggu ke anak-anak ini berusia 18 tahun baru boleh keluar semua. Kelebihan dia, dividen dia cukup tinggi. Dividen di amanah raya Berhad. Ada satu kes kawan saya uruskan. Anak ini berusia 2 tahun lebih, dan bahagian dia lebih kurang dalam 3,000 lebih macam tu. Kemudian bila dah sampai usia anak ini 18 tahun, nak dituntut di amanah raya, duit simpanan yang asal 3,000 lebih tadi, hampir 20,000 ringgit duit yang dia ada. Maknanya apa? Dividen dia tinggi. Bila ada dividen tahunan, compounding lagi, tambah lagi dengan jumlah pokok. Kemudian tahun depan ada lagi dividen, tambah lagi tinggi, berbanding dengan tempat-tempat yang lain macam KWSP, ASB, tabung haji. Itu baru berapa persen. Tabung haji sekarang pun dah berapa persen? 3%, 4% sahaja. Tetapi amanah raya dividennya lebih tinggi, dan terjamin penjagaan harta anak ini tadi. Ini bagi harta yang alih. Nak mudah urusan kita sebagai yang masih hidup, kita yang ada harta, kena buat satu file. File apa? Yang diberi nama file faraid peribadi kita. Saya dah buat, dan tuan-tuan saya sarankan juga buat file faraid, supaya apa? Memudahkan urusan waris kita nanti untuk menguruskan harta pusaka kita bila kita dah mati nanti. Apa dia yang kena ada dalam file faraid? Setiap orang mesti ada file faraid peribadi masing-masing. Ianya bertujuan agar waris tahu apa yang perlu diuruskan dari harta peninggalan si mati. Lebih-lebih lagi sekiranya harta tersebut hendak digunakan untuk melangsaikan hutang si mati. Hutang kita lah. Kalau kita ada hutang dengan orang, kena catat, kena tuliskan, masukkan dalam file faraid. Namanya file pusaka ke, file apa ke terpulang, tapi item-item ni kena masukkan supaya apa? Mudah urusan waris-waris kita nanti bila kita dah mati nanti. Jikalau dokumen tidak lengkap, ianya akan menyukarkan urusan waris untuk menguruskannya. Dan paling kita bimbang kalau waris dah give up, putus asa dah nak menguruskan pusaka kita, yang mana akhirnya nanti akan menjadi beku, tak dituntut, tak diuruskan oleh waris kita, dengan sebab tak tahu, dengan sebab urusan yang bertambah-tambah, dengan sebab kematian berlapis dan sebagainya. Yang pertama, apa nak kena ada dalam fail tersebut? Salinan IC waris. Contoh saya ada ayah lagi, saya ada ibu, saya ada isteri seorang, saya ada anak lelaki 5 orang, saya ada anak perempuan seorang. Cukup 5 golongan ini, yang lain akan terdinding atau terhalang. Ibu, bapa, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. 5 golongan ini bila ada, yang lain akan terhalang. Kita ada 25 waris, 15 di kalangan lelaki, 10 di kalangan perempuan. Tetapi kalau ada 5 golongan ini, yang lain akan terhalang. Adik-beradik terhalang, pak cik terhalang, sepupu terhalang, anak saudara terhalang.
ada 5 orang ini. Jadi masukkan 5 salinan IC mereka ini dalam fail kita, supaya mudah waris-waris nanti tinggal scan dan upload sahaja dalam sistem pejabat pusaka kecil. Contohnya, yang layak menerima faraid saja, jangan masukkan semua. Walaupun kita ada 25 orang waris yang berhak, tetapi tak semua layak. Di kalangan lelaki tadi 15, perempuan 10, masukkan yang betul-betul dapat saja. 5 golongan ni kalau ada, 5 golongan ini sahaja yang dimasukkan. Contohnya si mati mempunyai anak laki-laki, maka dalam situasi ini adik-beradik si mati tidak layak menerima harta tinggalan si mati kerana fungsi anak lelaki menghalang mereka daripada mendapat pusaka. Yang kedua, apa nak kena masukkan? Salinan dokumen harta seperti geran tanah, seperti geran rumah, geran kenderaan, apa-apa jualah harta yang ada surat beranak ataupun geran lah kita panggil, masukkan salinan gerannya, supaya waris tahu, oh ayah dulu ada harta dekat sana, ada harta dekat negeri sini, ada tanah dekat sana sini. Jadi mereka tahu dan boleh sekalikan dalam tuntutan bicara kuasa. Seperti contoh rumah, kereta dan perjanjian jual beli. Banyak berlaku kes yang mana si mati meninggalkan tanah berkeping-keping dan dalam masa yang sama mempunyai hutang yang banyak, tetapi aset tersebut tidak dicairkan untuk membayar hutang si mati kerana waris tak pernah tahu pun yang si mati mempunyai tanah. Waris tak tahu, oh ayah dia dulu ada tanah, sebab tak pernah diceritakan. Sebab itulah sekali-sekala lah kita ni kena bercerita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, ayah ada tanah dekat kampung Tanjung Sepat sana. Kena bagi tahu supaya bila kita mati, waris kita tahu dulu ayah ada. Jadi dia orang boleh cari, semak dekat pejabat tanah ada tak geran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ya. Apa ni, saya punya sebelah isteri saya lah. Dia bapak dia ada tanah banyak lah, rumah dengan tanah rumah. Jadi semasa yang saya hidup, si pakcik saya lah, pakcik dia lah, pakcik pada isteri saya ni, ada cerita mengatakan bila kematian akan macam ni lah berlaku faraid lah, yang dia dapat. Tapi satu hari tu pakcik dia ni sakit kuat, jadi bila berlaku itu tergerak dalam COVID tu lagi. Jadi bila selesai dia meninggal, kami konsultasi dengan keputusan meninggal, nama tanah, nama rumah tu semua jatuh pada satu orang. Satu orang sahaja. Semua yang lain tak tahu macam mana jadi begitu. Jadi yang meninggal dah meninggal. Kena pasti dulu siapa waris-waris yang ada. Kalau misalnya kata seorang itu memang waris itu saja yang ada, siapa dia waris yang seorang saja dia boleh menghalang semua yang lain. Adik-beradik, ada tak anak lelaki si mati? Anak lelaki si mati, ya, maksud saya si mati itu dia ada anak lelaki tak? Ada. Adik-beradik akan terhalang. Tapi geran tu dah dapat satu orang tu. Tak tahu macam mana berlaku. Dapat dekat anak-anak tadi. Dalam gambar-gambar lelaki tu seorang lelaki yang dapat. Perempuan ada, lelaki ada. Adik-beradik lah. Adik-beradik semua. Tapi bila meninggal ada buat bicara lah. Tapi dia tengok geran satu je atas nama seorang ni. So, yang atas nama siapa tu? Anak si mati ke? Anak yang lain ada tak? Oh, okey, faham. Macam mana dia jadi geran tu boleh jadi satu lama saja. Tanah, rumah, kan adik-beradik lain semua tak ada. Okey, saya faham. Isu dia macam ni. Ada waris ramai, tetapi bila dah bicara kuasa, seorang je yang dapat. Berkemungkinan besar. Sebab apa berlaku begitu? Sebab yang menguruskan itu dia seorang dan dia masukkan nama dia seorang saja. Dan dia masukkan nama dia seorang saja. Dia kata dengan pegawai pusaka, waris ayah saya seorang je, saya tak ada adik-beradik lain. Ayah kepada si mati, atuk saya, nenek saya pun dah tak ada. Jadi saya seorang saja waris yang ada. Contoh, ini kemungkinan sebab saya tak tahu kisah sebenar macam mana, bagaimana teknikal itu boleh berlaku. Tetapi kalau nak kata boleh jadi macam tu dengan sebab yang saya ceritakan ni, boleh jadi sebab apa? Benda tu tak mustahil berlaku. Sebab dia memalsukan waris kepada pegawai pusaka. Dia kata yang waris yang ada sekarang ini cuma saya seorang saja.
maka didaftarkan surat kuasa atas nama dia seorang, jadi urusan-urusan pusaka, tanah, rumah dan sebagainya atas nama dia seorang saja. Itu antara sebablah boleh jadi berlaku begitu. Cuma saya tak tahu kisah sebenar macam mana. Dia kena tanya dengan lebih teliti apa sebab boleh jadi begitu. Tapi dari segi mustahil atau tak mustahil berlaku macam tu dengan sebab tadilah, dengan sebab dia memalsukan waris-waris yang lain. Okey, jelas ya? Jadi kena semak balik. Yang dapat semua jadi ke pulau. Daripada yang tak dapat tu dia dah baiklah. Yang seorang tu dia ke pulau sebab dia beli. Memang patut kena pulau lah. Yang seorang tu memang patut kena pulau lah. Sebab makan harta batil. Kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aulabi. Hati-hati tuan-tuan. Setiap daging yang masuk dalam badan kita dari sumber yang haram, fannaru aulabi. Sahabat tanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, sikit pun masuk neraka ke?" "Na'am, walaupun hanya sebatang kayu sugi." Kayu sugi agak-agak berapa harga? Kalau beli kat Banting, dekat Bukit Cangkang dia jual tak? Mungkin RM1 satu. Mungkin lah. Kalau pergi dekat Masjid Seri Petaling tu, dekat markas orang tabligh, silap-silap RM1 dapat 3. Berbala tak? Sebatang tu masuk neraka. Jangan kita ingat harta yang haram tadi berdasarkan hadis, kita faham makna yang masuk dalam badan, yang makan saja tak. Kita guna daripada harta yang haram juga termasuk dalam akibatnya fannaru aulabi. Fannaru aulabi. Aku tak makan duit ni, aku buat untuk bayar duit installment kereta bulan-bulan. Sama juga. Jangan diingat aku tak makan, aku selamat tak. Kau guna juga harta tu daripada sumber yang haram atas kegunaan kau sendiri, peribadi, maka fannaru aulabi. Ingat tuan-tuan, harta ni pinjaman Allah, bukan Allah bagi terus. Bila kata pinjaman, akhirat nanti Allah tanya balik. 4 perkara Allah akan tanya, tak berganjak kaki kita daripada mahsyar, melainkan ditanya 4 soalan. Antaranya harta kita, dari mana datang. Dan bila kita dah dapat harta daripada sumber yang halal, tak semestinya kita selamat lagi. Allah akan tanya lagi, ke mana kita belanjakan pula? Ke mana kita gunakan juga akan ditanya juga. Satu persatu. Waktu tu antara mahkamah-mahkamah yang kita rasa adil kat dunia ni, di mahkamah Allah itu yang paling adil. Sekecil-kecil perkara pun akan disiasat, akan dibicarakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hanya sebesar zarah sekalipun Allah akan tanya balik. Sambung sedikit lagi. Yang ketiga, yang tadi geran tanah, geran rumah, geran kereta. Maaf ya, saya masuk dalam bab ini, kita tak masuk dalam kitab pada perjumpaan kali ini, sebab bagi saya perkara ini lebih penting untuk praktikal kita, praktikal masyarakat kita. Kemudian yang ketiga, salinan penyata bank kewangan, penyata bank semati. Kalau misal kata susah nak dapatkan, masukkan dalam file itu username dengan password online banking. Tapi telefon kena sorok lah. Kalau dapat kat orang rumah kita, dia masukkan dalam sistem, dia transfer ke akaun dia semua. Password tahu, username tahu, TAC pun dapat. Habis duit kita dalam akaun. Tapi nak katanya, ceritanya kena ada penyata bank untuk apa? Mudahkan urusan bagi waris nak keluarkan duit sebelum keluar surat kuasa. Boleh keluarkan sedikit dulu. Di KWSP tak silap saya, sekarang waris dah boleh keluarkan setengah amount. Dalam tempoh 2 hari selepas kematian, waris boleh tuntut, boleh keluarkan dalam 2,500. 2,500 on the spot, walaupun belum ada surat kuasa di KWSP. Bagi yang tiada penama, bagi yang ada penama, dia boleh keluarkan, dia boleh uruskan terus. Tapi kena ingat, penama ni seperti KWSP, apa lagi agensi, tempat yang boleh letak penama, tabung haji, kita letak penama isteri kita. KWSP kita letak penama isteri kita. Bukan bermakna isteri kita punya, dia cuma pemudah cara nak keluarkan duit saja. Kadang-kadang orang salah faham, arwah letak aku sebagai penama, aku punyalah, dia kata. Wah, banyak songeng kau, 100,000 duit dalam KWSP, semua kau masuk semua. Haram hukumnya, kerana duit KWSP, duit tabung haji tadi termasuk dalam harta pusaka si mati yang wajib difaraidkan. Wajib ditentukan faraid kepada ahli waris. Salinan penyata bank, kalau ada 3 bank, 3 salinan masukkan sekali. Kita dah mudah sekarang, kalau yang ada online banking, kita boleh download e-statement bank kita, masukkan dalam file, mudah bagi urusan waris kita. Kemudian salinan harta-harta berkenaan yang lain, seperti contoh kita ada ambil caruman
takaful, hibah dan sebagainya, masukkan sekali supaya mudah urusan. Penting ke Ustaz kita nak buat takaful hibah ni? Tengok keadaan. Kalau harta kita rasa lebih daripada 2 juta, saya sarankan tuan-tuan buat. Sebab apa? Sekarang akta harta alih dan tidak alih yang melebihi 2 juta urusannya di mana? Mahkamah Tinggi Sivil. Yang kurang 2 juta urusan di pejabat pusaka kecil. Urusan pejabat pusaka kecil mudah. Tuan-tuan kalau tahu proses, tuan-tuan boleh urus sendiri. Tapi kalau melibatkan Mahkamah Tinggi Sivil, kita tak boleh urus sendiri. Kita kena lantik peguam. Dan kos melantik peguam tinggi, bergantung pada nilai aset dan persen bagi mereka. Ada setengah peguam dia minta separuh, ada setengah peguam 70%. Kalau yang minta 70%, kalau misal kata harta yang ada tu 5 juta, berapa dah kalau 30%? Mana nak cari duit? Jadi buatlah takaful hibah. Takaful hibah ni apa dia? Kita carum bulan-bulan, contoh 100 sebulan, 100 sebulan kita letakkan nama isteri kita contoh. Bila kita mati, dia dapat RM300,000 daripada takaful tadi. Harus hukumnya. Jabatan mufti pernah bincangkan tentang perkara ini. Harus untuk kita buat takaful hibah. Untuk persediaan waris kita, bila mana kita mati nanti nak menguruskan pusaka kita, dia memerlukan duit, dia dah ada duit standby. Dan ingatkan dengan dia, duit ni bukan untuk dia seorang. Kena ingatkan dengan dia, duit ni untuk uruskan pusaka, kerana aset saya, aset abang ni lebih daripada 2 juta. Kita kena tahu benda-benda ni supaya untuk mudahkan waris-waris kita nanti bila kita dah mati nanti. Cuma sekarang dalam proses untuk menaikkan daripada 2 juta ke 5 juta. Maksudnya apa? Akan datang bila aset seseorang itu yang mati itu kurang daripada 5 juta, urusannya di pejabat pusaka kecil. Sekarang ni masih lagi guna 2 juta, belum lagi diluluskan, tapi dalam perancangan. Bila nak diluluskan, wallahu alam. Sekarang masih lagi diguna pakai pekeliling. Kurang 2 juta di pejabat pusaka kecil. Akan datang insya-Allah kurang 5 juta boleh berurusan di pejabat pusaka kecil. Mungkinlah sebab orang Malaysia ni dah banyak harta, dah banyak duit, dah banyak harta, sehingga lebih 2 juta tu dah biasa dah. Mungkin sebab salah satu sebab harga tanah dah makin mahal. Jadi urusan tu boleh dibuat di pejabat pusaka kecil. Kemudian senarai hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, catat. Dalam satu ayat paling panjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282. Tentang apa ayat tu? Tentang hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, maka tulis. Ini kewajiban kita. Tulis hutang kita dengan Allah, hutang kita dengan manusia, tulis, masukkan dalam fail. Apa contoh hutang kita dengan Allah? Puasa kita tertinggal, kita uzur, kita tak mampu nak puasa 3 tahun berturut-turut, tak puasa, tak berdosa sebab kita tak mampu, tetapi wajib untuk kita bayar fidyah. Bayar fidyah, catat. Mati kita nanti, waris tahu dah, oh arwah ayah ada berhutang 30 hari tak puasa, kena bayar. Ini hutang kita dengan Allah. Ada nazar yang belum tertunai, catat. Kita belum buat haji, nak tunggu panggilan lama lagi. Kalau tuan-tuan daftar hari ni dekat tabung haji, tarikh perginya, tahun perginya tahun 2300 lebih. Tak hidup lagi ke tidak kita masa tu? Tarikh nak pergi tu. Tapi boleh jadi akan cepatlah kalau duit kita cepat penuh, cepat banyak masukkan. Kemudian ada yang nama yang dah depan kita belum cukup duit, dia akan skip. Cuma kalau kita daftar hari ni, kemungkinan besar tahun perginya 2300 lebih. Itu pun waktu kalau kita ada lagi. Hutang tak dengan Allah, hutang. Kita mampu nak pergi haji tetapi belum dapat panggilan. Mampu dari segi kewangan. Maka masukkan juga catat, waris kena wajib buat badal haji atas nama kita. Itu hutang kita dengan Allah. Dan hutang dengan manusia macam biasalah. Hutang pinjam duit itu catat juga penting. Kalau boleh masukkan nombor telefon orang yang kita berurusan, sama ada kita bagi dia hutang atau kita berhutang dengan dia, masukkan nombor telefon. Kalau perlu letak gambar dia sekali. Supaya waris kenal. Oh, ini Pak Mat ni kenal. Ni jalan Sentosa. Kenal sangat ni. Boleh terus berurusan dengan Pak Mat. Sebab waris tahu dan kenal.
Catat, kerana hutang itu merupakan perkara yang wajib dilakukan kepada harta si mati sebelum daripada faraid lagi. Kita bila mati bukan terus faraid, tak. Ada beberapa perkara yang wajib dilakukan sebelum daripada faraid. Pertama, pengurusan jenazah. Ambil dulu harta si mati, uruskan jenazahnya. Kalau perlukan duit, ambil harta si mati, gunakan untuk pengurusan jenazah. Mandinya, kafannya, solatnya, kebuminya. Yang kedua, hutang si mati dengan Allah. Yang ketiga, hutang si mati dengan manusia. Yang keempat, wasiat jika ada. Kalau tak ada, barulah ke faraid. Kalau ada wasiat, selesaikan dulu wasiat. Cukup rukunnya, cukup syarat sahnya, maka wajib waris laksanakan wasiat. Wasiat ni tuan-tuan, walaupun hukumnya sunat, tetapi pelaksanaannya oleh waris adalah wajib. Jangan kita ingat hukum wasiat itu sunat, kita rasa oh ayah sunat je buat wasiat. Tapi bila ayah buat wasiat, kita sebagai waris wajib untuk melaksanakan wasiat ayah tadi, selagi mana cukup syarat sahnya dan juga cukup rukunnya. Kemudian yang keempat tadi barulah faraid. Kemudian strukturkan faraid pribadi. Makna strukturkan apa? Buat carta, buat lakaran. Kalau aku mati, ada tak waris? Ayah ada tak? Ada. Ibu ada tak? Ada. Isteri ada tak? Ada 3 orang. Daripada isteri pertama, berapa anak lelaki, berapa anak perempuan. Bagi isteri yang kedua, berapa anak lelaki, berapa anak perempuan. Begitu juga isteri yang ketiga, yang keempat. Kalau ada, kena senaraikan dan tulis bahagian setiap seorang. Ayah 1/6, ibu 1/6, isteri 1/8, anak-anak lelaki perempuan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Kira pecahannya berapa sekian, masukkan dalam fail. Mudah bagi waris untuk tahu bahagian mereka. Nak kata tahu bahagian mereka ni bukan hanya untuk urusan keluargaan tanah sahaja. Sebab apa? Sebab ada tak harta lepas kematian itu waris nak guna? Ada. Nak tunggu proses tukar nama ambil masa. Tanah contoh, bila kita mati nak tukar nama geran kepada anak kita sebagai waris, silap-silap hari bulan ambil masa 6 bulan sampai setahun, kadang lebih, barulah tukar nama. Tapi dari tempoh itu ada tak hasil daripada tanah tadi? Ada. Macam mana nak bahagikan? Kita dah buat siap-siap dah. Ayah punya ada, ibu punya ada, isteri ada, anak lelaki ada, anak perempuan ada. Contoh bagi ibu 1/6. 1/6 daripada hasil sawit untuk bulan ni, contoh ada RM6,000. 1,000 untuk ayah si mati, 1,000 untuk ibu si mati, 1/8 untuk isteri, anak-anak 2 nisbah lelaki dan juga 1 nisbah perempuan. Bagi siap-siap. Itu kalau ada harta yang terbit daripada harta si mati yang belum lagi dipindah milik, ditukar nama. Tapi kadang-kadang ada juga isu barang si mati. Contoh telefon si mati, jam tangan si mati. Kita sebagai anak, waris ramai lagi ni, adik-beradik ada lagi, mak pun ada lagi, isteri kepada si mati. Nak telefon ayah, kena jumpa seorang-seorang waris. Ibu, mak, ini telefon ayah, boleh tak saya nak? Bahagian mak sebagai isteri ada 1/8 daripada telefon ni. Mak kata apa? Tak apalah nak, ambillah bahagian mak. Selesai kita dengan mak. Dengan adik-beradik lain belum lagi. Jumpa seorang-seorang. Abang, ini telefon arwah ayah, boleh tak saya nak? Bahagian abang ada sekian-sekian. Abang kata ambillah dik. Selesai dah dengan waris yang lain. Last sekali jumpa adik yang perempuan. Dik, ini telefon arwah ayah, boleh tak abang nak? Adik kata apa? Boleh bang, tapi abang kena bayar dekat saya sebab saya ada bahagian dekat telefon ni. Berapa dik? RM50. Wajib kita bayar dekat adik. Wajib, kerana itu hak dia. Kena tanya seorang-seorang nak ambil barang-barang ni. Jangan ingat kita ambil lepas kat dunia, lepas kat akhirat, tak. Ni banyak berlaku pinggan-pinggan mangkuk berkaki. Faham masuk berkaki? Elok je masa kematian bersusun dekat almari. Sebulan lepas tu hilang, raib dah, tak nampak dah pinggan mangkuk. Kadang-kadang ada juga yang rantai emasnya, gelangnya masa kematian tu berlombok ada 1 kilo lebih. Sebulan lepas tu bila nak bincang pasal pusaka, tiba-tiba tinggal separuh. Mana perginya? Makan harta batin. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Inilah antara perkara-perkara yang penting untuk kita buat persediaan. Masukkan dalam fail supaya mudah waris-waris kita nanti bila kematian kita. Kita tak tahu bila kita mati. Mati bukan bersyarat tua.
Mati bukan syaratnya kena sakit. Orang muda pun mati, orang sihat pun mati. Ya, Jin? Boleh, tapi gamak ke kita nak keluarkan duit? Itu maksud saya. Tapi kalau misalnya kata kita dah berlaku kematian, kita tengok pada polisi bank. Ada bank bila kita buat report on the spot tak boleh keluar duit lagi dah. Ada bank dia ambil masa 2-3 hari contoh. Kita boleh lagi cucuk. Tetapi kena ingat, dari segi akta menjadi satu kesalahan. Orang yang bukan milik dia, dia cucuk duit. Kita cakap dengan kawan, tolong cucuk duit aku. Nah, ni pin dia. Dia pergi cucuk duit. Dari segi akta, dia salah. Walaupun kita hidup lagi, apatah lagi kita dah mati. Orang lain yang cucukkan duit menjadi satu kesalahan. Tapi kalau misalnya kata nak keluarkan jugalah, kena catat. Supaya apa? Mudah maklum pada waris-waris yang lain. Aku ada keluarkan duit arwah ayah daripada bank. Kalau misalnya kata boleh cucuk lagi lah, keluarkan 1,500, keluarkan 3,000 untuk urusan jenazah ayah hari itu. Tak apalah, itu memang kewajipan. Sebelum daripada faraid, maka tak termasuk lagi dah harta faraid. Tetapi kalau misalnya kata untuk tujuan peribadi, kena bagi tahu dengan waris-waris yang lain, catat supaya apa? Nanti dah bila dah bahagi, tolak yang kita dulukan tadi, kita advance tadi, kita gunakan dulu tadi. Ingat, kena catat segala urusan keluar masuk duit si mati, kena catat. Dan kita sebagai yang masih hidup kena buat persediaan benda-benda ini supaya urusan waris-waris kita akan datang mudah dan tak terbeban. Wallahu a'lam. Tak masuk pun dalam kitab. InsyaAllah bulan depan kita masuk dalam kitab. Sambung pada muka surat yang ke-25 dalam tajuk kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Dah azan isyak belum? Dah. Kita berhenti setakat sini. Ada lagi soalan sebelum kita tamatkan? 1-2 soalan. Ya. Ya. Okey. Tiga lelaki, 1 perempuan. Okey, ada 4 orang anak. Seorang anak betul, 3 anak angkat. Yang betul ni anak lelaki. Okey, yang 3 ni lelaki perempuan. Lelaki 2, 1 perempuan. Tapi arwah ini masa hidupnya dah bagi siap-siap. Dia bagi dekat perempuan sahaja. Makna anak angkat yang lelaki ni tak bagi. Okey. Lepas tu berlaku kematian. Anak betul pun tak dapat semasa hiduplah. Okey. Lepas tu berlaku kematian. Okey. Jadi sah tak yang bagi dekat 2 orang anak angkat ni? Jawapannya sah. Sebab itu termasuk dalam hibah. Hibah ni maknanya apa? Pemberian semasa hidup. Daripada perkataan hubbu, kasih sayang. Tu kalau kita tahu struktur faraid. Kita tahu struktur faraid, kita dah buat. Oh, yang anak aku yang ni dapat banyak ni, anak aku yang ni dapat banyak ni. Oh, yang ni tak dapat rupanya sebab anak angkat. Anak angkat bukan waris. Menantu bukan waris. Bila kita dah buat struktur faraid, rajah faraid, waris-waris kita tahu mana yang dapat, mana yang tak dapat. Waktu kita hidup, kita dah tahu dah. Jadi inilah waktu untuk kita merancang harta kita. Kita boleh buat hibah masa kita hidup. Bagi siap-siap dekat anak angkat kita. Ataupun kita buat wasiat supaya anak angkat ini nanti bila kita mati, dia dapat harta kita. Kalau berharapkan pada pusaka semata-mata, mereka tak dapat kerana mereka bukan waris. Tak apa, itu hak dia dah. Itu hibah ni pemberian kita semasa kita hidup, nak bagi kat siapa-siapa terpulang, harus. Sekalipun kita bagi dekat orang yang bukan Islam sekalipun, bagi kat kawan kita acong. Contoh, kita kalau cakap harta nampak banyak-banyak, tetapi hibah ni tak kira lah sama ada besar atau kecil nilainya, tetap dikira hibah. Cukup rukunnya, cukup syarat sahnya, sah hibah tadi. Contoh RM100 lah. Harta ke bukan? Harta.
Saya ada RM100, saya bagi dekat kawan saya Acong, orang bukan Islam. Boleh tak boleh? Boleh, semasa kita hidup. Pemberian kita. Saya bagi RM100 dekat anak saya yang seorang 100, yang kedua 100, yang ketiga 100. Harus ke tidak? Harus. Sebab masa kita hidup. Bahkan kalau kita nak bagi semua sekali pun harus. Bagi semua siap-siap masa hidup. Cuma keadaan kita di Malaysia sebaiknya ada hitam putih. Kalau tak ada hitam putih pun ada saksi. Contoh kita nak bagi, cakap mulut je. Ayah ada 4 ekar tanah, korang 2 lelaki 2 perempuan. Ayah nak bagi siap-siap masa hidup, seorang seekar. Along dekat tanah hujung, Angah dekat tanah belah sana. Contoh, seorang dapat 1 ekar. Sah tak sah? Sah. Dikira tak sebagai hibah? Ya. Mati ni tadi, harta yang 4 ekar tadi dah tak termasuk dalam pusaka. Dah jadi milik kepada penerima. Tetapi dah tukar nama belum? Belum. Kalau misalnya kata ada waris lain yang menuntut kita sebagai penerima hibah, kita kena buktikan di mahkamah syariah. Mengatakan arwah dulu masa hidup ada bagi kepada saya dan ini saksinya. Ada surat surat apa namanya istilahnya kalau dalam bahasa mahkamah tu, dia mengesahkan bahawasanya harta ni tadi dah diberi kepada kita semasa arwah masih hidup, maka dah tak termasuk lagi harta tadi dalam pusaka. Itu kalau tak pindah nama lagi. Kalau misalkan dah pindah nama, kau lah yang tak puas hati nak buat macam mana pun tak boleh dah, sebab dah pindah nama, hibah mutlak namanya. Ataupun satu lagi kita boleh buat di MAIS pun ada buat satu perkhidmatan, buat hibah ataupun wasiat. Hibah ada 2 jenis. Satu hibah mutlak, kita bagi siap-siap terus, siap tukar nama masa kita hidup. Bermakna harta tadi dah tak termasuk dalam harta pusaka kita bila kita mati. Ataupun hibah bersyarat. Hibah bersyarat, kita bagi dekat anak kita contoh, tetapi dampaknya nanti bila kita dah mati. Dia akan tertakluk pada hukum wasiat, tetapi diberi nama sebagai hibah bersyarat. Wasiat lain pula. Wasiat ni maknanya apa? Kita mention kalau ayah dah mati nanti, tanah dekat hujung tu nanti kamu wakafkan untuk surau, contoh. Dia tak sebut masa hidup bagi tak, nanti kalau ayah dah mati baru bagi. Kalau hibah tadi dia bagi masa hidup, bagi siap-siap walaupun belum tukar nama, cukup syarat sah, rukunnya sah, maka tak termasuk lagi dalam harta pusaka bila kita dah mati nanti. Yang jelas ni ya. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lebih itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, terkurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.